Salam sejahtera dan salam sejahtera kesayang. Bersama saya Janet Bennett. Tumpuan utama, karit dan karya dari Kuching dinobatkan Johan Majlis Tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat Sarawak ke-62 yang melabuhkan tirai di Bintulu pada Sabtu. Hadi Muhammad Syarkawi dan Nur Syakura Muhammad Musa masing-masing menggulungi kategori tilawah Al-Quran untuk membawa pulang wang tunai RM10,000, piala pusingan, piala iringan, hadiah iringan, sijil dan pakej menunaikan umrah. Dalam kategori hafazan Jusuk 1 hingga 10, pelajar Institut Tasfiz Bintulu Muhammad Nasdat, Arsyad Mazalan Abdul Rahman dan Siti Asmak Adnan mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya dinobatkan Johan. Mereka membawa pulang wang tunai RM3,000, piala iringan, hadiah iringan dan sijil. Sementara itu, Johan bagi kategori Jusuk 1 hingga 20 pula disandang oleh pelajar SMK Agama Sheikh Haji Othman Abdul Wahab Kuching, Muhammad Khairul Naim, Khalid dan pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Nurul Izzah Mulkali. Keduanya membawa pulang wang tunai RM4,000, piala iringan, hadiah iringan dan sijil. Pemenang-pemenang bakal mewakili Sarawak ke Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang dijadual berlangsung di Arena Butterworth, Pulau Pinang pada Jun hadapan. Penyampaian hadiah kepada para pemenang telah disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Keberangkatan tiba Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ditemani isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurti Taib sekitar jam 8.45 malam. Edisi kali ini menyaksikan penyertaan seramai 37 orang peserta dari bahagian Kuching, Semarahan, Betong, Serike, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang serta beberapa institusi pendidikan tinggi dan sekolah di seluruh Malaysia. Pertandingan tilawah telah disertai seramai 11 orang karit dan 8 orang karya. Manakala pertandingan hafazan pula terbahagi kepada 2 kategori dan telah disertai oleh 8 orang hafiz dan 10 orang hafizah. Sementara itu, kira-kira 500 orang belia di kawasan Seratok mengambil bahagian dalam program Jelajah Belia Sarawak 23 Seratok yang diadakan di pentas utama Sri Kalaka pada Sabtu. Program siri ke-2022-2023 itu dianjurkan oleh Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet dengan kerjasama kawasan Krian dan Kalaka. Ia disempurnakan oleh Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Program ini merupakan jelajah seluruh Sarawak bagi mengesan keperluan belia untuk masa depan, terutama dalam pembangunan teknologi. Di samping itu, ia memberi peluang kepada belia untuk meluahkan aspirasi mereka untuk membangunkan kawasan Seratok melalui dialog secara bersemuka bersama pemimpin. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, belia merupakan pewaris kepada kepimpinan masa depan yang akan mencorak pembangunan negara. Ujarnya, belia mewakili 43% dari 2.9 juta penduduk yang perlu dibentuk supaya negara dapat maju dengan idea-idea yang baharu. Berbagai pameran juga diadakan selain persembahan nyanyian dari artis terkenal sepanjang 2 hari program diadakan. Manakala sejumlah RM100,000 dana projek kecil luar bandar MRP daripada Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus Datuk John Siki Tayai telah disalurkan untuk kerja-kerja membaik pulih tanah runtuh di Rumah Junus Lau, Sungai Jelai di Tatau. Beliau telah melakukan lawatan kerja pada Sabtu bagi meninjau rumah panjang tersebut yang terbabit dengan kejadian tanah runtuh beberapa hari lepas. Kejadian tanah runtuh itu berpunca dari hujan lebat dan menyebabkan bahagian dapur di 3 pintu rumah panjang tersebut rosak. Semasa tinjauan, Datuk John Siki bersetuju tindakan segera perlu diambil bagi mengelak kejadian yang lebih buruk berlaku. Di samping itu, beliau turut menyalurkan dana sebanyak RM20,000 ke dalam akaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Junus Lau, Sungai Jelai untuk membaiki kerosakan rumah panjang mereka. Di Sibu pula, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki berharap lebih banyak tempat transit gelandangan TTG ditubuhkan di negeri ini. Katanya, badan bukan kerajaan NGO juga diajak untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam menubuhkan pusat seumpama itu untuk membantu gelandangan.
Ditemui media semasa mengadakan lawatan ziarah kasih sokongan ke TTG Sibu pada Sabtu, beliau berkata lawatan itu adalah sebahagian daripada usaha memberi sumbangan dan membincangkan bagaimana NGO dapat menambah baik tempat dan sistem di TTG tersebut. Katanya ia adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosio korporat dan inisiatif sukarelawan kepada orang ramai. Dalam hal ini, beliau juga menggalakkan penjawat awam untuk turut sama menyumbang sesuatu untuk orang ramai. Beliau turut memuji para NGO, sukarelawan dan pekerja dalam menjalankan pengoperasian TTG dan atas jasa besar mereka kepada gelandangan. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak sempat meluangkan masa beramah mesra dengan para gelandangan dan bertanya mengenai produk yang dihasilkan oleh penghuni di TTG semasa lawatan itu. Beralih ke perkembangan seterusnya, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak sebekas Cawangan Semop merupakan antara cawangan yang sangat aktif di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul berkata, sebekas Cawangan Semop begitu komited dalam penganjuran serta penglibatan pelbagai program kemasyarakatan dan sosial sama ada di peringkat cawangan maupun setiap unit kampung dan rumah panjang. Katanya semasa tempoh pandemik COVID-19 yang lepas, ahli-ahli Sebekas Semop terutama di peringkat unit kampung dan rumah panjang telah memainkan peranan penting dalam melaksanakan program agihan bantuan bakul makanan di penempatan masing-masing dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semop. Jelasnya lagi, kerjasama kerajinan serta keakraban semua ahli Sebekas adalah menjadi faktor utama banyak program yang dianjurkan sepanjang 3 tahun yang lepas berjalan lancar dan meriah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam mesyuarat Agong 3 tahunan Sebekas Cawangan Semop di Dewan Masyarakat Semop pada Sabtu. Datuk Abdullah yang juga pengerusi Sebekas Cawangan Semop turut mencadangkan penubuhan biro khas yang akan dinamakan Sri Kandi Sebekas Semop untuk penganjuran program wanita. Dalam mesyuarat tersebut, beliau turut memberi sumbangan berjumlah RM30,000 kepada Sebekas Cawangan Semop bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti yang akan datang. Laporan selanjutnya, Kerajaan Sarawak merancang untuk menambah loji rawatan enap cemar septik di negeri ini, kata Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipmi. Beliau berkata 3 loji sedia ada di Kuching, Sibu dan Miri adalah tidak mencukupi untuk Sarawak. And we have discussed with the Honourable Premier to increase the number of septic sludge treatment plants in Sarawak. Because we need 3 is not enough for the whole of Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Perasmian Program Hari Air Sedunia Sar Alam Indah Sdn Bhd SAI pada Sabtu. Sementara itu, Dr. Hazlan turut memuji inisiatif yang diambil oleh SAI yang merupakan pakar penyelesaian air kumbahan dengan pengalaman lebih 20 tahun dalam industri sanitasi menguruskan loji rawatan enap cemar septik di Sarawak. The initiative by Sar Alam Indah to constantly conduct research and development and the search for wastewater management technologies from the global experts as well as efforts to study how treated septic sludge is being converted into biofertilizer is indeed very highly commendable. Sar Alam Indah's efforts to commission an industrial research project collaborating with Swinburne University of Technology Sarawak is another evidence showing the sustainability of our environment that requires the collective efforts from both the public and private sector. Di Serian pula, Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Martin Ben meluangkan masa melawat ke Kampung Kranji Atas dan Kampung Kranji Baroh pada Jumaat. Dalam lawatan kerja itu, beliau meninjau keadaan projek peparitan dan jalan pertanian yang telah siap di kedua-dua kawasan tersebut. Martin turut mengambil maklum segala maklumat berhubung projek berkenaan termasuk beberapa cadangan pembangunan yang telah disuarakan. Menurut adun kedua itu, dana sebanyak RM150,000 telah diperuntuk di bawah projek Transformasi Luar Bandar RTP 2023 bagi menambah baik atap Dewan Kampung Kranji Atas. Selain itu, tambahnya terdapat 2 projek lagi telah diluluskan iaitu sistem peparitan kampung berjumlah RM100,000 dan projek menambah baik Ruai Kampung Kranji Baroh berjumlah RM130,000.
Justru Martin berharap dengan adanya kemudahan asas seumpamanya yang disediakan kerajaan, penduduk di kedua-dua kampung berkenaan dapat sentiasa bekerjasama menjaga kebersihan dan keselamatan kampung dengan sebaiknya. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran Peringkat Sarawak ke-62 yang melabuhkan tirai di Bintulu pada Sabtu. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.